Salam Malaysia Madani, Berita Parlimen 27 Februari 2023 bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara Dewan Rakyat memulakan sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 atau Belanjawan 2023 peringkat dasar. Wakil Bangan Lim Guan Eng menegaskan kerajaan perlu berhati-hati berhubung cadangan menyenaraikan Petronas melalui tawaran awam permulaan IPO bagi tujuan mengumpul dana membantu mengurangkan hutang negara. Ia bagi mengelak Malaysia kehilangan kuasa pemilikan. Ya, itulah sebabnya saya sebut tadi, kita kena berhati-hati. Kerana Petronas harus dimiliki 100% oleh rakyat Malaysia. Sekiranya kita kehilangan kuasa milikan, ia akan menjejaskan bukan sahaja satu reserve strategik negara, tetapi yang lebih penting lagi ialah satu khazanah yang saya rasa tidak boleh diganti dengan sumber-sumber lain. Tambah beliau, sebarang pengampungan saham harus diberi balik kepada rakyat, khususnya negeri-negeri pengeluar minyak. Malah menggunakan Petronas untuk membayar hutang negara juga adalah usaha mengalih tanggungjawab. Menggunakan Petronas untuk melangsaikan hutang kerajaan persekutuan sebenarnya mengalihkan kebertanggungjawapan mereka yang membuat pinjaman. Oleh itu, kerajaan persekutuan harus membereskan hutang yang dipinjamkan sendiri, bukannya bergantung kepada Petronas untuk berbuat demikian. Sama ada IPO dengan pengampungan 20% saham Petronas akan mengumpulkan dana sebanyak 300 bilion ringgit atau membolehkan Petronas menambahkan pendapatan sebanyak 60 bilion ringgit setahun dipertikaikan, memandangkan IPO serupa untuk Aramco oleh Saudi Arabia atau Arab Saudi nampaknya kurang berjaya. Yang penting ialah Petronas mesti terus dimiliki oleh rakyat Malaysia. Sebarang usaha untuk menambah baik ketulusan. Dalam perkembangan lain, Wakil Bangan mencadangkan agar perkhidmatan pengangkutan air yang melebihi 100 tahun iaitu feri Pulau Pinang dikembalikan. Seperti yang kita sedia maklum, perkhidmatan feri Pulau Pinang merupakan ikon budaya dan sejarah negeri Pulau Pinang yang telah menjadi satu tarikan pelancongan yang popular bukan sahaja di negeri Pulau Pinang tetapi di seluruh negara. Malah, feri ikonik yang berwarisan juga dikekalkan di Hong Kong dan Kanada. Oleh itu, rakyat Pulau Pinang dan Malaysia yang mempunyai nostalgia menggunakan feri ikonik ini mahu ia dipulihkan demi mengekalkan warisan dan untuk generasi muda mengenali sejarah negeri Pulau Pinang. Kerajaan disaran melihat semula strategi entiti pelaburan negara GLIC bagi mengelak masalah hingga kerajaan diheret dalam langkah menyelamat terjamin. Wakil Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyarankan entiti berkenaan perlu menghadkan pelaburan mereka seperti diamalkan syarikat pelaburan di negara maju. Kita melabur sampai menjadi anak syarikat. Sampai kedudukan persentase yang kita own syarikat-syarikat itu mencecah 40-50%. Jadi bila ada masalah pengurusan, maka kita terlibat sama untuk menjamin. Jadi kita tak boleh buat macam tu pasal kita pelaburan. Kita invest 5%. If they are good management, kita increase 5%. But maximum cannot be more than 10%. Datuk Seri Johari mahu pendekatan tersebut menjadi amalan kerajaan pada masa akan datang untuk pelaburan yang lebih berkualiti. Beliau turut menyarankan pemberian subsidi bersasar disegerakan bagi mengatasi masalah ketidakseimbangan penerimaan manfaat tersebut. Mengambil contoh kajian dilakukan Bank Negara, hanya 4% golongan B40 menikmati faedah pemberian subsidi, manakala 42% individu berpendapatan RM12,000
RM1,500 ke atas menikmati faedah sama. Subsidi bersasar ini kita sudah tidak boleh tangguh. Kita kena buat. Kalau kita tak buat, OE kita ini akan berterusan kita laporkan tanpa melihat bagaimana kita mengalihkan pembahagian subsidi ini kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan, dan dengan secara tidak langsung apabila kita nak membasmi kemiskinan, kita tak payah pinjam duit banyak sangat. Sebab kita cuma alihkan pembahagian subsidi ini yang berjumlah hampir 40 bilion ringgit untuk minyak saja. Kerajaan perlu dilihat serius membanteras rasuah dengan memastikan setiap aduan yang diterima dan dibangkit dalam Dewan Rakyat ada penyelesaiannya. Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio menegaskan pihak terlibat yang melakukan kesalahan perlu dikenakan tindakan dan Dewan Rakyat diberitahu sekiranya tindakan atau hukuman tidak boleh dilaksanakan. Saya minta supaya kita dapat dalam Dewan ini kita dapat menerangkan apa yang sebenarnya berlaku. Adakah tindakan diambil ataupun tidak. Walhal Puan Speaker 2 hari yang lalu kita lihat apabila ada 2 pelajar SPM yang ada video terus ditangkap di riman 2 hari. Jadi saya ingin minta kita lihat keadaan di mana aduan-aduan dibuat berkenaan dengan kes-kes yang besar. Tiada tindakan diambil. Saya minta supaya kita lihat perkara ini dengan serius. Kerana kalau kita betul-betul nak sebut berkenaan dengan kita lawan rasuah dan sebagainya, Puan Speaker, maka kita kena tunjuk kita serius. Rumah mampu milik tidak seharusnya dijual secara bebas. Justru Wakil Bakri Tan Hon Peng memberi 5 syur supaya sekatan dikenakan kerana terdapat pemilik yang menganggapnya sebagai pelaburan dan bukannya keperluan. KPKT perlu mewujudkan garis panduan untuk mengawal aktiviti subjualan dan melarang sama sekali aktiviti sewa menyewakan rumah mampu milik. Kedua, kita perlu menetapkan harga siling jualan rumah mampu milik maupun dalam pasaran subjualan. Ketiga, kerajaan boleh mengenakan syarat rumah mampu milik kepada pemberi dalam kontrak supaya mewajibkan mereka hanya boleh menjual balik kepada pihak kerajaan dengan harga silin dan rumah tersebut akan dijual semula kepada orang lain yang layak mendudukinya. Selain itu, kerajaan juga boleh menambah syarat kontrak jual beli sekiranya mendapati individu menyalahguna rumah mampu milik sebagai alat pelaburan. Kerajaan berhak menebus balik rumah tersebut. Iltizam kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar menarik perhatian Dewan. Ya, susulan Wakil Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang mempertikai istilah menoktahkan yang dianggapnya sukar. Bagaimanapun, perbahasan Larut mendapat respons blok kerajaan yang telah memberikan contoh apa yang dilakukan di Pulau Pinang. Cuma kita tak berani nak mensebutkan boleh menoktahkan itu saja. Saya kata benda yang baik-baiklah. Larut. Yang kita nak argue pasal benda itu pasal apa? Yang itu saja. Jadi beluran. Ya. Tetapi Pinang pernah buat. Hakiki tidak diadres. Negeri Pulau Pinang telah buat. Yang ini dan mereka berjaya menoktahkan kemiskinan tegar. Menoktahkan kemiskinan yang dibuat dengan oleh cash Tambun. handout. Satu presiden harapan yang palsu. Yang itu jangan membuat tuduhan begitu. Tambun tidak menoktahkan kemiskinan jangan seperti yang cemburu. dibuat oleh Kuala Jangan cemburu. Kita doakan yang terbaik untuk Tambun. Terima kasih. Okey. This is a cash handout. Tolong faham sikit. Mudah. Pulau Pinang telah lakukan dan mereka telah menamat dan menoktahkan miskin tegar. Larut. Kerajaan melaksanakan inisiatif pendapatan rakyat IPR menumpukan pengupayaan golongan miskin meningkatkan potensi pendapatan dengan peruntukan RM750 juta.
Wakil Pasir Mas Ahmad Fadli Sahari pula membangkit insentif kepada orang kurang upaya OKU yang tidak disebut pada pembentangan belanjawan Jumaat lalu. Beliau mencadangkan keperluan kajian semula dilaksanakan terhadap sistem penjawatan kerajaan melibatkan kaki tangan Jabatan Pendidikan. Tahun ini ia tidak disebut berkenaan dengan insentif-insentif kepada OKU. Jadi kalau boleh, dalam jawapan nanti saya mahu supaya jawapan terperinci apakah keistimewaan kepada golongan OKU yang diperincikan di dalam bajet ini. Manakala konsep penjawatan di Jabatan Pendidikan disaran perlu mengutamakan aspek senioriti dan keselesaan bekerja. Tahun ini ia tidak disebut berkenaan dengan insentif-insentif kepada OKU. Jadi kalau boleh, dalam jawapan nanti saya mahu supaya jawapan terperinci apakah keistimewaan kepada golongan OKU yang diperincikan di dalam bajet ini. Yang berikutnya saya juga ingin menarik perhatian berhubung dengan perjawatan-perjawatan yang ada di peringkat kerajaan. Tadi ada Menteri Pendidikan, saya nak lontarkan bagaimana berlaku isu perjawatan di peringkat guru-guru. Kalau guru-guru berada di PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, bila mereka naik daripada grade 48 naik ke 52 ke 54 sebagai contoh, mereka kena turun semula ke sekolah menjadi guru biasa. Jadi ini persoalan yang saya fikir agak penting untuk kita bincangkan kerana ia menjatuh diskredit kepada guru itu sendiri untuk berkhidmat kepada junior mereka di PPD. Kerajaan tahun ini menyediakan sehingga 64 bilion ringgit dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif. Sejumlah besar dana ini adalah untuk meminimumkan kos sara hidup melalui kawalan harga barang, bantuan keuangan dan memberi perkhidmatan kepada rakyat terbanyak. Isu kesesakan yang berlaku di Jabatan Imigresen Malaysia bagi proses pengeluaran pasport akan diatasi dengan beberapa langkah proaktif. Ini termasuk menambah jumlah hari bekerja kaki tangan kepada 7 hari seminggu di Jabatan Imigresen Malaysia yang mengalami kesesakan ketara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata 20 daripada 73 JIM dikenal pasti mengalami kesesakan. 9 di wilayah Persekutuan dan Selangor, 5 di Johor, 3 di Perak serta masing-masing 1 di Melaka, Pulau Pinang dan Kedah. Pemohon juga disyorkan membuat permohonan secara dalam talian. Jabatan Imigresen itu meningkat dengan berkali-kali ganda. Baik. Akibatnya berlaku kesesakan di pejabat pengeluar pasport, terutama di Lembah Kelang. Daripada 73 pejabat pengeluar pasport, kesesakan ketara sangat berlaku di Lembah Kelang seumpama di Jalan Duta, di Wangsa Maju, di Shah Alam, di Kelana Jaya. Beliau menjawab soalan Wakil Pekan Datuk Seri Sheikh Muhammad Puzi Sheikh Ali. Kadar tarif elektrik di Sabah akan bergantung kepada faktor kos bahan api dan cabaran infrastruktur pembangunan bekalan elektrik. Justeru, sukar untuk Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri memberi jaminan tentang kadar tarif tersebut selepas penyerahan kuasa kawal selia pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, ketika ini Kerajaan Persekutuan telah memberi subsidi besar untuk Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB. Pada 2021, subsidi sebanyak 711 juta ringgit merangkumi 368 juta untuk subsidi bahan api, 310 juta subsidi solar dan 32.4 juta subsidi sokongan tarif. Kementerian akan melaksanakan tindakan-tindakan berikut. Pertama,
pindaan ke atas Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 ataupun Akta 725 dan Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011, Akta 726 bagi memasukkan klausa penggantungan. Pembentangan kedua-dua RUU ini adalah pada bulan Jun 2023 semasa mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15. Kedua, rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah bagi memuktamadkan prinsip-prinsip dan pakej penyerahan kuasa melalui jawatankuasa pemandu dan jawatankuasa teknikal. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Saratok, Dato' Ali Biju. Sebanyak 90 kes pembalakan haram direkodkan berlaku di seluruh negara tahun lalu. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, kesemua penjenayah telah didakwa di bawah Akta Perhutanan Negara 1984, Ordinan Hutan 2015 dan Enakmen Hutan 1968. Sebanyak 1 kes bagi negeri Johor, 10 kes Kelantan, 1 kes Negeri Sembilan, 1 kes Pahang, 11 kes Perak dan 2 kes Selangor. Manakala sebanyak 4 kes pembalakan haram direkodkan bagi negeri Sabah dan 60 kes pembalakan haram telah direkodkan di Sarawak. Bagi membanteras aktiviti kesalahan hutan di lapangan, Kementerian melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jabatan Perhutanan Sabah dan Jabatan Hutan Sarawak turut menggunakan teknologi pemantauan. Antaranya Forest Monitoring using Remote Sensing, Continuous Monitoring of Surveillance dan aplikasi iForce Sabah selain kaedah rondaan yang memanfaatkan penggunaan drone. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kemaman C. Alias Hamid. Malaysia komited memastikan kedaulatan negara terus terpelihara tanpa sebarang gangguan atau campur tangan mana-mana pihak. Tegas Timbalan Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad Al-Amin, berhubung isu konflik di Laut Cina Selatan, Malaysia mengambil pendekatan penyelesaian secara aman. Persetujuan di bawah deklarasi tata laku pihak-pihak berkepentingan di Laut Cina Selatan atau dengan izin Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, DOC, di mana negara-negara ASEAN telah pun bersetuju untuk meneliti satu Code of Conduct of the South China Sea bersama dengan China. Jadi kita mahu juga, pihak China juga menghormati COC kita. Deklarasi tersebut dalam proses rundingan dan Malaysia akan terus mempertahankan hak dan kedaulatan negara. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Beluran Datuk Seri Ronald Kiandi. Kerajaan tidak bercadang untuk membina lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP. Pertimbangan mengenainya hanya akan dibuat sekiranya keupayaan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP mencapai tahap maksimum. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah, ketika ini perkhidmatan KXP lebih kepada kargo, namun perkhidmatan serupa turut terdapat di LTAPP. Sehingga kini tiada kelulusan diberikan oleh untuk menubuhkan aerodrom bagi projek KXP seperti mana yang diperuntukkan di bawah Peraturan Penerbangan Awam Pengendalian Aerodrom 2016. Cadangan pembinaan KXP adalah inisiatif anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah dengan syarikat swasta yang lain. Oleh itu, projek ini tidak melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad secara langsung dan setakat ini tidak disenaraikan sebagai projek pembangunan di bawah Kementerian Pengangkutan. Pembinaan lapangan terbang baharu perlu kelulusan Kerajaan Persekutuan selain menubuhkan aerodrom berdasarkan akta sedia ada. Ia bagi membolehkan permohonan lesen pengendali aerodrom AOL. Datuk Hasbi menjawab soalan Wakil Langkawi Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah. Masalah feri ini dah lama. Kerajaan sasar menjadikan aplikasi MySejahtera sebagai alat pengurusan kesihatan awam negara atau Digital Public Health Super Apps. Ia akan dijadikan satu data raya yang mengandungi maklumat kesihatan sebagai panduan menentukan hala tuju kesihatan negara.
Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni, ini merangkumi aspek bajet, perkhidmatan kesihatan terbaik dan memudahkan rakyat. Berkenaan tentang pembayaran ataupun jumlah yang telah dipersetujui oleh kerajaan melalui perbincangan dan juga siling yang telah ditetapkan oleh MOF. MOF telah meletakkan siling sebanyak 160 juta dan juga nilai tersebut telah dirunding dan juga terdapat pembayaran dan data tersebut akan saya berikan secara bertulis kepada Yang Berhormat Bandaraya Kuching. Dan juga di sini saya ingin menambah Yang di-Pertua berkenaan tentang hala tuju Mas Sejahtera. Kerajaan menyasarkan akan mengangkat aplikasi ini sebagai Digital Public Health Super App, di mana kita ingin menjadikan apps ini sebagai satu data raya di hujung jari dan semua maklumat-maklumat berkenaan tentang kesihatan dan berjumlah 32 juta data tersebut akan kita gunakan untuk melihat bagaimanakah hala tuju kesihatan dari segi mendapatkan bajet dan juga menyediakan perkhidmatan yang terbaik dan memudahkan rakyat. Lukanisman menjawab soalan Wakil Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yi Li Yuan. Keberkesanan sistem perkhidmatan, perubatan kecemasan dan kelangsungan hidup kes-kes out of hospital cardiac arrest terus dipertingkat. Ia hasil penglibatan Kementerian Kesihatan dalam Pan Asia Resuscitation Outcome Study Clinical Research Network. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata, pelbagai program pencegahan turut dilaksana agar orang ramai dapat memantau kesihatan dan memahami risiko penyakit tersebut. Sebanyak 389 kes OSHA telah dicatatkan di 3 pusat pengumpulan data di Malaysia iaitu Lembah Kelang, Kota Baru dan Pulau Pinang dari Januari 2009 hingga Disember 2012 dengan 84.1% dianggap berpunca daripada jantung. Sebanyak 47% daripada jumlah kes yang dicatatkan dengan kejadian disaksikan oleh seseorang. Sebanyak 37.1% kes mempunyai unshockable rhythm yang dicatatkan sebagai first arrest rhythm. Sebanyak 22.6% kes menerima bantuan CPR oleh pemerhati bystander dengan izin dengan 2.6% menerima bantuan defibrilasi dan 12.7% menerima suntikan adrenalin oleh pasukan respon pra-hospital. Sebanyak 8% kes mendapat rawatan lanjut. Ketika ini, KKM hanya memantau peratusan bulanan kematian bagi kes serangan jantung di fasiliti KKM sahaja. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Ipoh Timur Lee Chuan Hao. Dasar mewajibkan semua individu bekerja sendiri termasuk pekerja gig mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS dijangka dapat dilaksana dalam waktu terdekat. Bagi mewajibkan jaminan perlindungan insurans, Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO berdepan cabaran termasuk tiada dasar atau perundangan khusus untuk menjaga kebajikan pekerja ekonomi gig. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, pekerja ekonomi gig tidak dilindungi di bawah Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Kurungan Sabah Bab 67 dan Ordinan Buruh Kurungan Sarawak Bab 76. Juga tidak mendapat faedah gaji minimum, malah pendapatan tidak konsisten dan bersifat sementara. Berdasarkan statistik Perkeso, dari Januari sehingga Disember 2022, seramai 374,906 orang bekerja sendiri telah mempunyai perlindungan skim keselamatan sosial pekerja sendiri SKSPC. Daripada jumlah tersebut, 3,107 adalah merupakan penghantar e-hailing aktif dan 59,799 orang terdiri daripada pekerja e-hailing. Beliau menjawab soalan Wakil Shah Alam Azli Yusof.
Program Khas Pengakuan Sukarela PKPS Lembaga Hasil Dalam Negeri diperkenal bagi menggalakkan pembayar cukai tampil secara sukarela melaporkan pendapatan mereka tanpa sebarang penalti. Program bermula 1 Jun 2023 hingga 31 Mei 2024 menyasarkan seramai 50,000 pembayar cukai baharu dan sedia ada dengan jumlah taksiran cukai RM1 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, program dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Ia selaras dengan Belanjawan 2023 yang menggalakkan rakyat menjalankan tanggungjawab sebagai pembayar cukai yang jujur, amanah dan telus. Oleh itu, hendaklah menggunakan peluang yang terbaik ini. Kita juga ingin memastikan agar pembayar cukai terus cakna dan celik berkenaan tanggungjawab percukaian. Dan berbeza daripada persepsi umum yang LHDN ini sentiasa mengejar, harapan kita ialah dapat sedikit sebanyak menukar imej lembaga hasil daripada pengejar dan pemburu cukai kepada perunding dan boleh melepaskan penalti-penalti dengan suci hati apabila mereka dengan sukarela datang menemui lembaga hasil. Ahli Parlimen Kapar Dr. Halimah Ali memohon maaf berhubung kenyataan beliau mengenai menu rahmah pada sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat yang mengelirukan dan disalah erti. Kalau ada jarum peniti, jangan disimpan di dalam peti. Andai ada ucapan disalah erti, saya menyusud 10 jari. Niat di hati, suara rakyat saya juarai. Semak imbang kerajaan madani. Terima kasih. Itu Gerinda yang menjawab soalan-soalan kita. Terima kasih, Kapar. So, saya anggap kes ini telah selesai dan kita boleh bergerak seterusnya. Silakan. Sebelum ini, Wakil Bandar Kuching Dr. Kelvin Yi Li Yuan membangkitkan isu berkenaan mengikut Peraturan Mesyuarat 36/12 susulan kenyataan Kapar pada 14 Februari mengaitkan menu ramah dengan beberapa penyakit terutamanya kanser dan autism. Dr. Kelvin berkata kenyataan tersebut tidak benar dan tidak bertanggungjawab. Berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.